Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Fahmi akan berkongsi dengan anda maklumat sains sukan tingkatan 4 di dalam bidang 1 iaitu pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Pada kali ini akan dibincangkan tentang unit 1.2 iaitu dasar sukan negara. Pada akhir unit ini, murid akan dapat membandingkan sukan untuk semua dengan sukan berprestasi tinggi dan membincangkan kesan pelaksanaan dasar sukan negara. Baik, dasar sukan negara digubal pada 20 Januari 1998 untuk mewujudkan budaya bersukan di kalangan rakyat Malaysia. Okey. Ada satu, sukan untuk semua. Yang kedua adalah sukan prestasi tinggi. Ya, ada dua di situ. Tujuan mengekalkan dan meningkatkan tahap kesihatan serta kesejahteraan masyarakat, membentuk masyarakat yang sihat dan cergas, penglibatan secara meluas dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Baik, contoh aktiviti sukan untuk semua. Okey, senam robik, jogathon dan lari dalam guni. Maksudnya di sini adalah di mana sukan ini semua orang boleh sertai. Tak kira peringkat umur, tak kira level, tak kira pangkat, apa semua boleh sertai. Okey, inilah sukan untuk semua. Amalan gaya hidup sihat. Okey, untuk kecergasan fizikal, kesihatan mental, peningkatan produktiviti, hubungan sosial dan integrasi nasional. Contoh, senam aerobik, jogathon, walkathon, sebagai bulatan, sukan air dan sebagainya. Okey, ni tengok pula. Sukan berprestasi tinggi. Dikenali juga sebagai sukan untuk kecemerlangan ataupun sukan elit. Okey, bertujuan meningkatkan prestasi atlet pada peringkat tertinggi. Berpeluang bertanding pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. MSN iaitu Majlis Sukan Negara bertanggungjawab menyelaras pembangunan sukan untuk kecemerlangan. Jenis sukan: olahraga memanah, bowling, lumba basikal, akuatik, golf, hoki dan sebagainya. Contoh kejohanan sukan tertinggi, peringkatnya adalah sukan C, Commonwealth dan paling tinggi adalah sukan Olimpik. Contoh acara sukan berprestasi tinggi. Okey, tengok sini. Lumba basikal, okey, ni dekat velodrome, badminton, hoki. Okey, ketiga-tiga sukan ni memang kita ada dan kita baiklah dalam dunia. Okey. Kesan pelaksanaan dasar sukan negara. Ia telah berjaya memberi kesan yang amat besar terhadap aspek kemanusiaan sejagat yang melibatkan kesan kepada individu, masyarakat dan negara. Okey, nilai di sini Malaysia cergas, rakyat sihat. Kesan kepada individu, pengukuhan interaksi sosial dan mengurangkan tekanan hidup. Pembentukan sasiah positif, meningkatkan keyakinan diri dan berdaya saing. Penguasaan kemahiran pergerakan asas aktiviti sukan. Permainan mainan tradisional dan rekreasi fizikal. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal menerusi penggunaan masa senggang secara berfaedah dan meningkatkan prestasi sukan melalui penyertaan secara kompetitif di semua peringkat kebangsaan maupun antarabangsa yang menjurus kepada sukan berprestasi tinggi. Ini kesan kepada individu tadilah. Okey. Kesan kepada masyarakat pula, mengisi masa lapang dengan berfaedah, peningkatan tahap kesihatan komuniti dan semua jenis produktiviti. So maknanya rakyat akan kurang sakit, okey, dan bertambah aktiviti. Ketiga, peningkatan jalinan perhubungan antara pelbagai kaum bagi mengukuhkan integrasi nasional dalam kalangan rakyat dan peningkatan semangat kesukarelaan, penyertaan,
kerjasama dan sokongan. Kesan pada negara pula, memupuk persahabatan dengan negara-negara luar, pemupukan jalinan dan kerjasama antarabangsa, pencapaian tertinggi di peringkat antarabangsa, meningkatkan maruah bangsa dan negara di pesada sukan antarabangsa dan mengukuhkan penerimaan masyarakat antarabangsa untuk mengenali negara kita yang mempunyai nilai imej positif. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang ada di dalam yang boleh disoal dalam bab ini. Untuk soalan objektif, ni kena alert lah. Bilakah dasar sukan negara diperkenalkan? Ni soalan famous lah. Yang kedua, konsep sukan untuk semua. Apakah tujuan dasar itu? Okey. Contoh yang ketiga, dia bagi statement mencapai kebercalangan cemerlang di peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa dengan semangat kesukanan yang tulen adalah salah satu objektif sukan negara. Apakah peranan objektif ini? Dia tanya maksudnya apakah objektif dasar sukan negara? Okey, itu untuk soalan objektif. Untuk contoh pula, dia suruh bagi contoh. 3 contoh aktiviti sukan untuk semua. Tadi. Okey. Maraton ke, jogaton, senam aerobik, itu semua. Untuk esei, dasar sukan negara bertujuan memberi panduan pada masyarakat untuk memahami hal tuju program sukan negara. Jelaskan bagaimanakah dasar ini memberi kejayaan dalam sukan berprestasi tinggi. So kena jelaskanlah, beritahu sebab di 10 markah. Okey, banyak isi tu di situ. Okey, sekian daripada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.